Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 Mac 2024 bersama saya, Saif Akmal. Pembangkang sudah menerima draft dokumen yang memperincikan perkara berkaitan rundingan peruntukan. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengesahkan perkara tersebut ketika sidang Dewan Rakyat semalam. Memang betul saya nak bagi tahu hari ini dalam parlimen saya dapat satu kertas draft untuk kita bincang, sign dan dapat peruntukan. Cuma kita nak melihat perkara conditions yang ada dalam tu. Jadi jangan fikir buat tu, saya tak fikirkan perkara ni. Beliau berkata demikian ketika mencelah penjelasan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengenai langkah pemerkasaan Lembaga Penapisan Filem LPF. Kemarin Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof berkata perbincangan akan diadakan dengan wakil pembangkang berhubung permintaan mereka mendapatkan peruntukan sama rata. Fadilah berkata hasil perbincangan itu akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu depan. Sebelum ini, media juga melaporkan Ahli Parlimen Ketereh dari Bersatu, Claire Muhammad Noor mendakwa kerajaan menawarkan perjanjian keyakinan dan perbekalan CSA kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Namun dia mendakwa kerajaan memasukkan syarat khusus untuk Ahli Parlimen Pembangkang menerima peruntukan itu. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim menafikan dakwaan Wan Saiful Wan Jan. Ia berhubung dakwaan dia cuba mempengaruhi Wan Saiful untuk menyokong kerajaan perpaduan. Memetik portal FMT, Azizi menyifatkan tuduhan Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu sebagai fitnah dan menegaskan tidak pernah mengajaknya berunding dan membuat sebarang tawaran kepada rakannya daripada Bersatu itu. Jelas Azizi, sebaliknya Wan Saiful terserempak dengannya ketika sedang minum di kafe sebuah hotel di Kuala Lumpur. Dakwa Azizi yang juga ada nenggiri, Wan Saiful bertanya apakah keistimewaan diperolehinya selepas menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Azizi berkata dia hanya menjawab telah mendapat peruntukan sama dengan Ahli Parlimen Kerajaan. Terdahulu Wan Saiful mendedahkan Azizi dan Ahli Parlimen Tanjung Karang Zulkifli Hanapi didakwa cuba mempengaruhinya untuk menyokong kerajaan pimpinan Anwar. Sementara itu, FMT juga melaporkan Zulkifli turut menafikan dakwaan Wan Saiful dan menyifatkannya sebagai satu fitnah dan berniat jahat. Untuk rekod, dua ahli parlimen itu antara 6 wakil rakyat Bersatu mengisytiharkan sokongan kepada Anwar tahun lalu. Kerajaan mungkin tidak dapat berharap sepenuhnya kepada sekutu yang ada untuk membantu mereka. Ia berkenaan untuk mendapatkan sokongan kepada pindaan undang-undang kewarganegaraan. Hal itu kerana desakan untuk menolaknya datang dari dalam kalangan ahli parlimen PH sendiri. Sekiranya sebahagian daripada ahli parlimen kerajaan menderhaka terhadap usul tersebut, kerajaan masih boleh berharap untuk mendapat undi yang mencukupi. Ia bagi meminda Perlembagaan Persekutuan iaitu dengan sokongan PN. Bercakap kepada Malaysia Kini, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata Ahli Parlimen PN masih menunggu butiran rang undang-undang itu sebelum membuat penilaian. Bagaimanapun, selepas diberi taklimat oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail kemarin, Tuan Ibrahim berkata Ahli Parlimen PN yakin bahawa pindaan itu perlu. Setakat ini, 2 ahli parlimen kerajaan telah bersuara secara terbuka menentang pindaan itu. Beberapa ahli parlimen dari penyokong kerajaan pula menyatakan seawal November lalu bahawa mereka mungkin mengundi menolak rang undang-undang berkenaan. Rang undang-undang yang dicadangkan Kementerian Dalam Negeri itu bertujuan untuk meminda 7 peruntukan perlembagaan mengenai kewarganegaraan. Berita seterusnya, seorang lelaki 35 tahun dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda RM12,000. Ini susulan komennya yang memperolok kontroversi jualan stokin bertulis kalimah Allah. Putusan itu disampaikan oleh Hakim Suzana Hussein selepas Cik Wai Long mengaku bersalah dalam pertuduhan di Mahkamah Session Kuala Lumpur.
Hakim turut memerintahkannya dipenjara 3 bulan lagi jika gagal membayar denda berkenaan. Ciok yang tidak diwakili peguam mengaku membuat komen itu di Facebook, memohon maaf tetapi menjelaskan dia tidak bermaksud menghina agama lain. Katanya dalam keadaan sebab, dia tidak menyangka perkara ini menjadi serius seperti ini kerana menganggap ia perkara kecil. Dia memohon mahkamah mengurangkan hukuman terhadapnya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan sama pada masa depan. Ciok dari Ceras, Kuala Lumpur ditangkap polis malam. Dia sebelum ini telah membuat permohonan maaf terbuka setelah mendapat nasihat beberapa lelaki dipercayai anggota kumpulan silat. Kontroversi tercetus seminggu lalu apabila gambar stoking yang tertera perkataan Allah dijual di kedai serban nikah KK Mart, Bandar Sunway dan tular di media sosial. Dalam perkembangan lain, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, siasatan polis terhadap KK Mart berhubung isu stoking tertera kalimah Allah itu sudah selesai. So, 4 report semuanya, ada lagi 2 pending pertuduhan yang mana kertas siasatan kita dah lengkap. Kita tunggu arahan terakhir dan terkini daripada pihak AGC. Once that been given to us, kita akan maklumlah kepada pihak media apakah arahan daripada pihak AGC. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh hari ini membidas Peguam Siti Kasim yang menuduhnya mahu menjadi hero dalam isu stoking tertera kalimah Allah. Menurut Akmal, dia bertindak sedemikian kerana agamanya dihina. Dalam satu kenyataan, Esko Negeri Melaka itu berkata, beliau bukan menjadi seorang hero tetapi hanya menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim biarpun tidak mempunyai keimanan yang tebal, pasti akan bertindak seperti yang dilakukannya apabila agama Islam dihina. Semalam Siti Kasim berkata, Akmal tidak mewakili masyarakat Melayu dan pendiriannya itu hanyalah berkepentingan politik yang bertujuan meraih sokongan orang Melayu Islam kepada UMNO. Kita ada baca dan tengok ni siapa ni, si Akmal ni. Dia youth ketua UMNO, pemuda UMNO. Bukan main lagi, dia kata dia wakil, dia adalah suara untuk orang Melayu dan Islam di negara ini. Halo Akmal, sorry, awak bukan mewakili saya dan ramai lagi, okey? Kami orang Melayu ni bukannya dah bodoh, bukan bodoh lagi dah macam yang kamu ingat. Dulu-dulu boleh lah, okey? Sekarang ni kau tak payah nak cakap orang UMNO especially. Kau jangan cakap, kau jaga rumah kau sendiri. Kau tengok kau punya ketua UMNO yang dekat Johor tu. Bukan main lagi gangguan seksual. Apa yang kamu buat tak ada apa, okey? Jaga rumah kau sendiri, okey? Sekarang ni kau jangan nak gunakan isu ni untuk mengkudakan agama dan bangsa Melayu. Sementara itu, FMT melaporkan Senator MCA menyifatkan Akmal seolah-olah mahu menjadi penguatkuasa, penterjemah undang-undang dan hakim dalam isu stoking tersebut. Tilian Kerr berkata, Akmal bertindak mengikut emosi tanpa mengambil kira undang-undang dan ada ketika mengambil tindakan sendiri. Dalam pada itu, Ketua Menteri Melaka Ab Rauf Yusof mempertahankan pendirian lantang Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Ia berkenaan penjualan stokin tertera kalimah Allah. Rauf berkata reaksi Akmal yang juga Esko Melaka dan Adu Melimau memiliki asas dan mewakili suara umat Islam di Malaysia yang terguris hati ekoran isu tersebut. Rauf berkata isu tersebut seharusnya diselesaikan secara pragmatik dan semua pihak perlu memastikan ia tidak berulang. Katanya isu kalimah Allah ini memang menyinggung hati orang Islam kerana soal agama amat sensitif. Akmal menjadi antara ahli politik yang lantang bersuara dalam isu ini. Sebelum ini, Akmal menggerakkan kempen memboikot KK Mart susulan penjualan stokin tertera kalimah Allah. Langkah itu dilihat mendapat reaksi beberapa pemimpin DAP termasuk Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Silvo. Akmal turut dilaporkan tetap tidak berganjak dengan desakan rakan sekutu dalam kerajaan perpaduan itu untuk tidak memboikot KK Mart berhubung kontroversi stoking terpabrik.
Ketua UMNO bahagian Jasin itu juga dengan tegas dilaporkan berkata tidak memerlukan persetujuan DAP untuk mempertahankan kesucian Islam itu. Aplikasi mudah alih rangkaian kedai serba nikah Kekemat telah digodam hari ini. Perkataan amaran terakhir dipaparkan muncul pada aplikasinya. Bagaimanapun aplikasi itu kembali seperti biasa kira-kira jam 10 pagi hari ini. Semakan Malaysia kini pada 9.33 pagi mendapati aplikasi Kekemat tidak dapat dimuatkan. Sebaliknya halaman aplikasi itu tertera perkataan amaran terakhir ditulis dalam huruf merah berlatar belakang hitam. Beberapa minit kemudian, aplikasi itu masih tidak boleh diakses tetapi perkataan amaran terakhir tidak lagi dipaparkan. Semakan lain pada 10.15 pagi menunjukkan bahawa aplikasi telah kembali normal. Pada 13 Mac, rangkaian kedai sepernika itu mengesahkan bahawa cawangannya di Bandar Sunway di Petaling Jaya menjual stoking yang tertera kalimah Allah. Kekemat telah beberapa kali memohon maaf berhubung perkara itu dan berkata produk itu telah diletakkan di atas rak kosainan oleh vendor secara tidak sengaja. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.